Okay, kelas selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Madam. Waalaikumsalam, Madam. Ya, alhamdulillah. Okay, kelas selamat pagi. Assalamualaikum. Okay, semua nampak saya punya skrin ke? Nampak, Madam. Nampak, Nampak, Madam. Madam. Nampak, Madam. Nampak, Madam. Ya, bagus. Okay, yang ni saya dah present ke sebelah sini? Oh, ada dah. Okay, selamat pagi. Assalamualaikum. Okay, untuk yang baru datang, saya ucapkan selamat datang lah ya. Okay. Jadi saya nak beritahu untuk yang baru datang lah ya. Okay, siapa yang baru join, dekat grup Telegram kelas masing-masing ada satu website. Saya dah pinkan Okay, kalau tekan yang saya pinkan ni, awak akan pergi ke website ni. Okay, dalam website ni ada notes, nota, tapi nota tu tak complete, iaitu jalan kerja kita biarkan kosong. Okay, awak akan dapat something like this lah. Okay, ada soalan, lepas tu jalan kerja dia biarkan kosong. Okay, untuk jalan kerja tu awak boleh completekan dia masa awak tengok video. Sekejap back. Okay, dekat sini ada video. Okay, dekat dalam ni adalah dia punya jalan kerja macam mana nak selesaikan soalan-soalan tu. Contohnya hari ni kita akan masuk topik tu. Katakan topik tu. Lambatnya. Okay, hari ni kita masuk example, kita masuk absolute value. Okay, jadi saya buka dekat absolute value. Jadi di sini dia ada terangkan lah. Dia terangkan lepas tu macam mana How much can you make? Alamak, declare lah pula. Sekejap ya. Okay. Okay, jadi awak boleh tengok kat sini. Dekat sini dia terangkan. Kemudian adalah step by step. Okay, boleh Okay, seterusnya kalau punya nota tu dah complete, kita boleh buat soalan tutorial. Soalan tutorial ada dekat question bank ni. Okay, dia adalah semua topik yang kita akan bincangkan. Kemudian dia juga ada soalan pasir. Selalunya saya akan bincang soalan tutorial, lepas tu saya terus pergi pada pasir question. Selain daripada tu, boleh tengoklah soalan revision pun semua ada kat sini. Boleh Okay, jadi untuk yang dah terlepas iaitu chapter 1 dan juga sedikit chapter 2, awak boleh tengok semula video. Juga saya juga ada record kelas yang kita buat lah sebab mungkin ada yang pergi vaksin apa semua kan. Jadi ada yang tertinggal, jadi dia boleh tengoklah saya yang link yang saya bagi, yang saya dah record. Saya record meet ni. Boleh Boleh, Madam. Okay, bagus. Okay, jadi hari ni kita sambung dengan absolute. Dua lagi. Okay. Okay, semua dah berjaya masuk Terus. Okay. Jadi kita sambung kita punya kuliah 2.3 iaitu absolute value. Okay, absolute value ni sebenarnya dia adalah distance Okay, notation yang kita akan gunakan adalah tanda ni.
Saya besarkan dulu. Boleh ke yang nak masuk tu? Ensure dulu. Yang nak masuk tadi siapa? Okay, boleh masuk Okay, sebenarnya saya dah set auto admin. Sebab cuma dia akan lambat sikit lah masuk. Okay. Sini. Okay, kita masuk absolute value. Okay, absolute value kita punya notation yang macam ni, pagar ni, straight line. Okay. Sudah record. Okay, katakan kalau kita diberi modulus of x equal to 4. Okay, modulus kat sini kita akan ambil dalam ni, kita equate to 0 lah Jadi kita berada dekat 0. Jarak daripada 0 dekat manakah jarak yang menunjukkan 4? Sinilah kan? Okay, sini pun 4 juga. Okay, sebab tu kalau modulus kita akan dapat plus minus. Okay, dekat sini distance from A daripada sini to origin adalah 4 unit. Negatif tu menunjukkan direction dia to the left. Okay. Kemudian distance from B to origin, daripada B ke origin pun 4 unit. Kalau positive 4 ni maksudnya dia to the right lah. Okay, ataupun kalau kita gunakan definition, kita akan gunakan modulus of x. Dia boleh jadi positif, dia juga boleh jadi negatif. Okay, negatif jika A greater or equal to 0, dia akan jadi negatif jika A less than 0. Okay, satu lagi, untuk mendapatkan modulus ini sama juga dengan set of A squared. Okay, saya beri contoh lain Okay, katakan kita diberi modulus of x. Okay, kalau saya menggunakan dia punya definition, saya akan buka modulus tu sama juga dengan positif x ataupun negatif x. Okay, dia akan jadi positif jika di dalam modulus ni greater and equal to 0. Okay, dia akan jadi negatif jika dalam modulus ni less than 0. Okay, contoh lain. Katakan sekarang kita diberi x plus 1 modulus sama juga dengan, okay, kita define dulu dia punya modulus, buka modulus, kita akan dapat positif x plus 1. Kita ambil semua ni sekali, bukan x sahaja. Okay, yang ni kita ambil x sahaja sebab dalam modulus tu ada x sahaja. Okay, sekarang dalam modulus tu ada x plus 1, jadi kita ambil semua sekali x plus 1. Ataupun dia boleh menjadi negatif x plus 1. Okay, jadi dia akan jadi positif jika di dalam modulus ni greater and equal to 0. Ataupun kalau kita simplify dapatlah x and equal to negative 1. Okay, dia akan jadi negatif jika di dalam modulus ni less than 0 ataupun x less than negative 1. Boleh faham ke? Boleh, madam. Boleh Okay, saya bagi contoh. Okay, saya bagi contoh lain. Katakan kalau kita beri x plus 1 modulus plus 2 dekat luar. Minus lah pula erase. Katakan sini minus 2. Okay, kalau soalan macam ni, macam mana kita buat? Dekat luar tu ada benda lain pula. Jadi kalau soalan macam ni, macam tadi kita define modulus sahaja dulu. Macam saya perlukan besar sikit lah. Okay, property ni boleh tengok Saya memerlukan kertas yang besar sikit. Okay. Katakan inilah modulus of x plus 1 tadi minus 2. Okay, jadi tadi saya kata kita akan define modulus sahaja. Jadi dia akan dapat x plus 1 yang positif, satu lagi x plus 1 yang negatif. Madam.
Okay, dia akan jadi positif. Ya. Ada orang nak join. Sekejap lah. Dah masuk dah Okey. Ini saya teruskan. Okey dah Okey, jadi dia jadi positif. Mana pula saya punya pen ni pergi? Okey, dia akan jadi positif jika x plus 1 greater or equal to 0 ataupun kita simplify kepada 1. Dia akan jadi negatif jika x plus 1 less than 0, less than negative 1. Okay, lepas tu baru kita substitute dalam modulus ni Mula-mula kita ambil dulu yang pertama iaitu x greater or equal to negative 1. Okay, jika x besar daripada negative 1, gantikan yang ini ke ataupun saya fix Jadi function itu akan menjadi x plus 1 minus 2 ataupun bila kita simplify dapat negative 1. Okay, seterusnya kita ambil condition if x less than negative 1. Okay, jika x kurang daripada negative 1, gantikan yang negatif ni ke dalam modulus pula. Jadi function itu akan menjadi negatif x plus 1 minus 2 apabila kita simplify dapat x minus 3. Okay, boleh faham ke? Ini macam mana kita nak buka modulus menggunakan dia punya definition. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada Okay, kalau tak ada saya teruskan. Tak ada benda. Okay. Okay, seterusnya kita tengok example tu. Saya dah tengok, mak. Modulus. Soalan dia. Okay, saya rasa itu boleh tengok dalam video lah Okay, seterusnya kita nak selesaikan equation. Okay. Jadi kalau kita buka modulus, jadi tadi kita dapat plus minus jadi kita akan dapatlah x plus 1 sama juga dengan plus ataupun minus 4. Okay, jadi dia ada dua value Jadi yang value pertama kita akan dapat positive 4 or negative 4. Jadi x kita sama juga dengan 3 ataupun negative. Jadi kita dapat dua value. Okay, ingat ya, semasa dalam modulus lagi, yang ini mesti positif. Bila dah buka modulus, baru boleh jadi plus ataupun minus. Okay, cuba selesaikan soalan ni. Okay, saya bagi 1 minit, boleh tak selesaikan ni? Boleh tak selesaikan soalan ni? Boleh, madam. Hai, mana boleh? Tak boleh selesai. Macam mana Kan nak saya kata tadi, di luar modus satu? Okay, kan saya kata modulus tu hasil dia mesti positif. Dia takkan boleh negatif. Jadi kalau negatif ni mesti salah. No solution je lah kita kata. Dia mesti positif. Boleh faham
Kalau dekat luar ni constant, constant tu mesti positif. Okay. Kemudian kita tengok baik soalan B pula. Okay, sekarang kita diberi modulus of 2x minus 5 equal to x minus 2. Okay, ingat sekarang soalan ni dah lain, iaitu dekat luar ni ada x. Okay, jadi kita buka macam x minus 5 sama juga dengan plus minus x minus 1. Okay, bila dah hilang modulus, kita dah buka dia, baru boleh jadi plus minus. Okay, jadi kat sini kita ada dua value. Yang pertama 2x minus 5 sama juga dengan positif x minus 1 ataupun 2x minus 5 equal to negative x minus 1. Jadi kita selesaikan macam biasalah. Kita bawa x ke sebelah kiri. Kita akan dapat 4. Okay, seterusnya kita bawa x ni ke sebelah kiri dapat 3x equal to sini 6. Okay. Kalau soalan tu dekat luar modulus ni ada x, kita tak boleh terus accept ini sebagai jawapan kita. Kita kena check jawapan. Okay, macam mana nak check? Gantikan saja 4 ke dalam dekat luar ni. Kalau nak guna kanan kiri pun boleh lah tapi kalau saya masukkan dekat sini. Okay, kalau saya gantikan 4 ke dalam x ni, kita akan dapat 4 minus 1, dia dapat 3. Oleh kerana hasil dia adalah positive value, jadi baru saya akan terima. Sebab di luar modulus ni mesti nilai yang positif. Okay, kalau saya masukkan 2 ke dalam x ni, kita akan dapat 2 minus 1, hasil dia adalah equal to 1. Jadi adalah nilai positif juga, jadi kita terima jawapan itu. Boleh ke? Boleh madam. Boleh. Saya tengok soalan tutorial nombor. Boleh Jadi katakan kalau substitute, awak dapat satu nilai negatif, hasil dia adalah nilai negatif. Jadi nilai tu tak boleh diterima. Okay, saya rasa dalam soalan tutorial nanti awak akan jumpa lah kot hasil dia negatif. Boleh ke? Boleh madam. Okay. Boleh. Soalan C, kedua-dua belah ada modulus. Okay. Apakah definition bagi modulus tadi Okay. Selain daripada plus minus A, apakah macam mana dapat modulus tadi? Juga dengan A square. Betul tak? Betul Okay, jadi kalau saya tukar ni menggunakan dia punya definition yang kedua, saya akan dapat x square root. Okay, kalau saya gunakan dia punya definition. Okay, seterusnya bila oleh kerana dua-dua belah ada modulus, jadi saya square both side. Jadi set square kita akan dapat squared 2x minus 6 squared. Okay, lepas tu kita kembangkanlah. Jadi kita akan dapat x squared minus 16x plus 4 equal to 4x squared minus 24x plus 36. Okay, kuadratik ni saya nak factorize. Jadi saya bawa semua ni ke sebelah kanan. Okay, sekarang cuba faktorkan dia.
Ada yang nak masuk. Mana pula yang saya nak tunjuk ni? Alamak. Okey, dah faktorkan ke? Saya tak save. Dah. Okey, bagi je lah jawapan awak apa dia? X Apakah value of x kita? X 14 equal per to 3 dengan 40. X negatif 2. 14 per 3 madam. 14/3 negatif 2. Okey. Okey, ni soalan dia tadi Okey, oleh kerana dua-dua belah ada modulus, jadi yang ini tak perlu check. Okey. Okay, seterusnya soalan D. Ingat ya, di luar modulus ni mesti positif. Okay, jadi yang ni kita boleh selesaikan lah Okay, jadi kita akan dapat x square minus 3x minus 2 equal to 2 atau x equal to 2. Okay, jadi kita selesaikan, dapatlah x squared minus 3x minus 4 factorize. Okay, untuk first equation kita akan dapat two values of x lah, iaitu 4 dan juga negative 1. Okay, x yang kedua kita dapat x squared minus 3x. 3x sama juga dengan 0, factor out x. Okay, jadi kita akan dapat 4 jawapan. Boleh? Okay, jadi jadi saya ulang Okay, conclusion dia kalau yang kita dapat tadi lah jadi modulus x satu A, satu nilai A tu mestilah besar daripada 0. 0 pun boleh lah dia tak boleh nilai negatif. Kemudian kita dapat modulus of x equal to AX B. Yang ini kena check jawapan. Okay, iaitu di luar ni mestilah positif. Yang first ni tak perlu check tapi pastikan nilai tu adalah nilai yang positif. Kemudian kalau kita dapat x squared plus A equal to x plus B kan. Okay, yang ini pula dua-dua ada modulus, kita akan square both side. Yang ini pun tak perlu check. Ini je kita check. Okay. Seterusnya absolute value juga, tapi tadi equation sekarang yang melibatkan inequality. Okay, macam biasa modulus mesti ada tanda ni. Okay. Kemudian kalau dia adalah inequality, kita gunakan tanda greater than, greater and equal to, less than, equal to. Kenapa greater than je? Tak buat less than. Okay. Boleh Okay. Sekarang kita ada modulus of x less than A. Okay, kalau saya ambil dalam tu equal to 0, sekarang kita berada dekat 0. Kita dekat sini. Okay. Kemudian kalau A dia boleh jadi negatif A ataupun positif A. Jadi kita dapatlah ni, dua tempat ni. Kita biarkan empty circle sebab dia less than sahaja, tak ada equal. Okay. Sekarang oleh kerana kita berada dekat sini, jarak yang manakah menunjukkan kurang less than A?
Mestilah di sini kan. Okay, sebab tu kalau soalan tu modulus X less than A, buka modulus kita akan dapat yang bercantum macam ni. Sebab semua kawasan ni menunjukkan jarak yang less than A. Boleh faham ke? Faham. Faham. Faham Boleh madam. Okey. Yang kedua ni pula, kalau ada equal tapi dia less than. Jadi kita tahu kalau less than kita akan dapat yang bercantum. Oleh kerana soalannya ada equal, yang ini pun ada equal. Sebab tu graphical illustration kat sini ada kita dekat dalam tu, iaitu band circle. Ya, macam biasa kita equate to 0 Jadi kita berada dekat 0. Kita berada dekat sini. Kemudian A tu boleh jadi negatif A ataupun positif A. Jarak yang manakah menunjukkan besar daripada A? Sinilah. Dan juga yang ni. Okay, jadi kalau soalan tu greater than, kita akan dapat dua bahagian yang berasingan. Iaitu kawasan yang pertama adalah less than A. Ini. Kawasan yang kedua greater than A. Okay. Kena hati-hati dekat sini. Modulus A. Okay, kalau kita buka modulus, kita akan dapat yang pertama kita salin je. Okay, oleh kerana sini A, sini pun A. Sini positif, sini greater than, sini pun greater. Sini positif A, sini pun positif A. Okay. Cuma hati-hati dekat bahagian yang kedua ni. Okay, untuk second part tu, yang ni, kita akan ambil X. Kalau soalan tu greater than, kita akan tukar kepada less than. Kemudian oleh kerana sini A sahaja, kita akan ambil negatif A. Jangan tersilap dekat bahagian yang kedua ni. Okay, untuk bahagian yang keempat, dekat sini greater than saja tak ada equal Bahagian yang keempat ada equal. Jadi soalan ni pun, buka modulus kita akan dapat equal jugalah. Okay. Kemudian kalau kita tengok linear inequality ni, kita gunakan tanda greater than equal to, less than equal to. Okay, kita pergi kepada example 1. Example 1 Okay, kita buat yang simple sikit lah Katakan kita beri 3x less than saya ambil satu nilai dulu 5. Okay, buka dulu modulus dia, kita akan dapat apa Kalau less than, kita dapat yang bercantum ke yang separate? Yang berasingan. Bercantum. Cantum. Yes, bercantum. Betul. Jadi kita akan dapat lah. Okay, lepas tu baru saya nak X sahaja, saya tak nak 3. Jadi kita akan dapat sama juga dengan negative 5/3. 5/3. Positif. Okay. Seterusnya, saya buat soalan lain yang simple sikit. Sekarang soalan dia adalah greater than. Jadi kalau greater than, buka modulus kita akan dapat yang bercantum ke yang berasingan? Berasingan. Berasingan. Ya, betul. Jadi kita akan dapat 3x greater 5 or 3x less and equal to negative 5. Okay, jadi kita nak x saja Jadi 5/3. Yang ini pula x negative 5/3. Ini pun boleh. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke yang ni? Tak ada Tak ada madam. Tak
Tak ada madam. Less than, kita guna yang ni lah less than, kita akan dapat yang bercantum macam ni. Jadi kita akan dapat model plus y yang negatif boleh? Okay, seterusnya cuba selesaikan macam nak dapatkan jawapan X. Yang ni saya rasa kita eh, 5 minit banyak sangat. 2 minit untuk cuba dulu soalan ni. Puan. Yep. Puan. Okay, Ya. semasa kami nak writekan dia punya answer kan, perlukah kami jualkan dia punya number line? Ya, betul. Untuk soalan ni kena buat number line to combine balik. Bagus. Puan, so kalau dia dia punya soalan dia specify nak itu number line dia akan tuliskan dekat soalan itu kan? Oh, number line adalah dia punya jalan kerja. Jawapan akhir sama ada dalam bentuk interval ataupun solution set. Okay, Puan. Okay. So dia punya working itu we must draw the number line or what? Ya. Masa jalan kerja ni kita draw dia punya number line lah. Tapi jawapan akhir dalam interval ataupun solution set. Okay, kita tengok jawapan Okay, soalan ni boleh tak kita terus selesaikan dia? Kita kena buat apa dulu Tak boleh. Kita kena separatekan dia sebab kita tengok di semua tempat ada X. Jadi ini adalah kita punya first part. Okay. Yang ini pula adalah kita punya second part. Okay, apakah kaitan antara dua-dua inequality ni sekarang? Union ke intersection? Relation dia adalah intersection. Okay. Okay, jadi kita selesaikan kedua-dua inequality ini. Jadi saya bawa X ke sebelah kanan dapat 4X 1 ataupun saya rewrite kepada 1/4. Apa pula 1/4? Kita dah bagi terus Kita cadang dulu. Saya rewrite tadi saya kata kan. Okay, 1. Lepas tu baru dapat 1/4. Okay, kemudian second inequality pun kita selesaikan dia. Jadi kita akan dapat 2x 3 jadi x 3/2. Okay. Kemudian sampai sini kita akan combine semula sebab tadi kita separatekan dia. Jadi kita kena combine semula menggunakan number line. Okay, kita kena susunlah yang kecil dulu. Jadi sini 1/4. Yang ini pula 3/2. Okay, yang ini kita kata x2 greater than 1/4. Jadi kalau greater than, yang ini pula less than 3/2. Okay. Kemudian kedua-dua ni kaitan dia adalah intersection. Jadi kalau intersection, jawapan kita yang adalah
Jadi jawapan kita adalah 1/4 to 3/2. Okay, ini kalau saya tulis dalam bentuk interval lah. Kalau dalam solution set adalah x between 1/4 to 3/2. Mana-mana satu pun boleh lah. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, bagus. Okay, tak ada soalan setakat ni Okay, seterusnya Tak ada madam. Tak ada Okay. Seterusnya soalan B. Okay, sekarang soalan dia adalah modulus tu greater than. Okay, kalau greater than, kita akan dapat yang berasingan, iaitu mula-mula kita dapatlah 4x plus 1 greater than ataupun kita nak gunakan union pun boleh. 4x plus 1 less than negative 2x minus 5. Okay, yang ni ada soalan nak tanya apa-apa? Tak ada Okay, seterusnya kita selesaikan first inequality. Jadi bawa 2x ke sebelah kiri, 2x. Ada equal pula tiba-tiba. Okay, jadi yang ni dapat 6, x greater than negative 3. Kedua ni kalau saya buka negatif ni dulu, buka kurungan, jadi kita akan dapat 4x plus 1, negative 2x plus 5. Okay, bawa negatif 2x ke sebelah kiri, dapat 6x, 4, jadi x 2/3. Okay, jadi kalau kita buat number line, kalau kita nak combine negative 3, 2/3. Okay, daripada sini kita kata x tu greater than negative 3. Macam ni lah. Yang ini pula x less than negative, x less than 2/3. Okay, jadi kawasan mana yang kita nak pilih? Semua, bagus. Okay, sebab kaitan dia sekarang adalah union. Jadi kalau union, asalkan ada line, kita akan pilih. Semua ada. Jadi jawapan dia adalah negative infinity to positive infinity. Madam nak tanya bila kita nak tahu dia guna union ke tak? Ya. Kalau negatif ni tak payah tulis dalam solution set kan? Negatif tak payah solution set. Negative infinity ke maksud awak? Solution set. Kalau nak tu dalam solution set, x kita akan kata x adalah semua. Itu semualah. Okay. Okay. Yang tadi, yang tadi yang nak tahu union ataupun intersection, kalau soalan tu greater than, memang kita dapat union. Okay. Kalau soalan tu less than, kita akan dapat intersection sebab separatekan dia. Sebab kita akan dapat yang bercantum tau. Bila kita dapat yang bercantum, sebab tu kita gunakan intersection. Okay, boleh faham macam mana dapat union ataupun intersection bergantung kepada soalan yang ni lah. Kalau less than, selalunya dapat intersection. Tapi awak jangan terus gunakan intersection ni Buka macam ni. Dia buka macam ni, lepas tu awak tengoklah kalau x tu memang di tengah-tengah, awak tak perlu buat apa-apa lagi. Selesaikan teruslah. Kalau x tu ada di semua tempat, macam kita buat lah. Kalau x tu ada di semua tempat, baru kita separatekan dia macam ni. Okay, soalan ketiga tadi, yang nak tanya, terhap. Okay. Okay, ada yang nak tanya? Medium dah jawab yang tadi. Okay. Saya nak tanya medium satu tadi pun. Thank you. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita teruskan dengan example 2. Okay, example 2, dua-dua belah A Okay. Dia tak salin.
Orang tengok video dah? Example 2A ni. Macam ni dia selesaikan Square both side. Okay, bagus. Yang ni kita square both sides sebab kedua-dua belah ada modulus. Saya tak salin lah. Saya buat sini je. Okay. X plus 3. Okay, jadi awak boleh kembangkan lah. Selesaikan dia. Boleh? Saya rasa ni tak ada masalah. Okay, seterusnya soalan B. Okay, yang ini pula macam mana dia selesaikan? Okay, ni dia selesaikan guna definition ke? Dia buat macam mana? Ya, bagus. Paling senang, kita bawa yang denominator ke sebelah kanan. Tetapi kita kena tulis X minus 3 tak boleh equal to 0 ataupun X tak boleh equal to 3. Yang ini mesti ada. Bila kita cross multiply, kita kena tulis yang ni lah. Okay, sampai sini kita buat macam soalan kan square both side. Lepas tu kita expand. Boleh? Okay, soalan C pun sama. Kita akan bawa X minus 2 modulus ke sebelah kanan. Lepas tu kita square both side. Okay, tapi D kita nak buat macam mana? Pecahkan. Ya, bagus. Okay, ni kita buat macam kita dah belajar tadi lah. Oleh kerana soalan tu less than, kita buka modulus, kita akan dapat negative 3 x square minus 5x plus 3. Okay, lepas tu kita nak hilangkan constant ni boleh. Kita bawa keluar. Kita dapat negative 6 x minus 5x 0. Okay, sampai sini kita terpaksa pecahkan dia lah sebab kita hanya buat terus kalau X2 di tengah-tengah, X2 adalah linear, X kuasa 1. Tapi sekarang kuadratik. Jadi kalau kuadratik kita kena pecahkanlah dia. Intercept dengan ini bahagian yang kedua kita. Ada equal. Okay, yang ni kalau kita factorize sama satu langgar 6 1 salah. 2. Okay, sampai sini nak buat apa lepas tu Sekarang kita dah ada kuadratik. Ya. Okay, sekarang kita dah ada kuadratik inequality. Jadi kita boleh lukiskan graf lah. Saya rasa semua dah okey 2, 3 greater than sini. Yang ini pula 0, 5 less than di tengah-tengah. Lepas tu buat number line untuk combinekan dia menggunakan intersection. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, bagus. Bagus. Baik, seterusnya kita ada apa lagi? 20. Ini kita dah terangkan. Nabila Ya, ada apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada Okay, jadi kalau tak ada soalan, jadi saya stop sampai sini untuk hari ini.
Okay, yang baru masuk tu awak boleh buat tengok chapter 1 balik lah Okay, jadi saya stop sampai sini untuk hari ni. Sila buat soalan tutorial, kita bincangkan next class lah kita bincangkan. Okay, buat soalan tutorial dulu Okay, tapi siapa yang ada soalan boleh tanya saya Telegram. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright. Terima kasih, Bye. Madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, Madam. Thank you, madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, madam. Baik. Madam. 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 Ya. Saya nak tanya. Ya. Tadi soalan D tu kenapa kita buat graphical Sebab kita ada soalan dia last tadi kita akan dapat quadratic inequality. Kalau quadratic inequality kita gunakan graphical method lah. Faham. Boleh? Okay. Thank you, madam. Okay, itu saja. Baik. Madam.